Selamat pagi dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid semua? Bertemu lagi kita di dalam kelas Pendidikan Moral tahun 2. Tajuk kita pada hari ini ialah Keluarga Bahagia. Diharapkan dalam pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat menjelaskan ciri-ciri keluarga yang bahagia dan dapat memerihalkan cara mengeratkan kasih sayang sesama ahli keluarga. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti kita yang pertama, mari kita bersama-sama membaca keratan akhbar ini dan kemudian kita bersama-sama memahami keratan akhbar tersebut. Tajuk keratan akhbar ini ialah Anugerah Keluarga Bahagia. Murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 41. Perak, 13 Disember. Keluarga Azur menerima anugerah keluarga bahagia. Menurut Azur, ayahnya menyediakan keperluan keluarga dan tempat tinggal yang selesa. Ahli keluarganya saling menyayangi dan mematuhi nasihat ibu bapa. Azur berasa bangga akan keluarganya. Kasih sayang mengeratkan hubungan ahli keluarga. Okey, sekarang kita lihat gambar ni. Okey, ini gambar keluarga Azur. Ni Azur. Dia pegang piala anugerah keluarga bahagia. Okey, ni ayah dia, mak dia, abang dia, kakak dia, okey, dan adik dia. Okey. Untuk mendapatkan keluarga bahagia ni, okey, setiap ahli keluarga ni perlu memainkan peranan masing-masing. Sebagai contoh, Azur beritahu ayahnya menyediakan keperluan keluarga dan tempat tinggal yang selesa. Okey, apakah itu keperluan keluarga? Okey, contohnya keperluan keluarga ni ialah seperti makanan. Okey, makan sarapan awak, okey, makan tengah hari awak, makan malam awak. Okey, itu adalah contoh keperluan keluarga. Contoh yang kedua pula ialah pakaian. Okey, pakaian awak, okey, pakaian ahli keluarga awak yang lain, okey, pakaian di rumah, pakaian pergi ke sekolah, okey, pakaian untuk pergi bersia-sia, okey, itu contoh kedua keperluan keluarga. Contoh yang seterusnya ialah seperti pembelajaran ataupun pendidikan, okey, menghantar awak ke sekolah contohnya, okey, ataupun macam sekarang ni belajar di rumah, okey. Itu contoh yang seterusnya. Dan seterusnya ialah tempat tinggal yang selesa. Okey, tempat tinggal yang selesa ni contohnya dekat rumah awak tu, okey, ada ruang untuk awak belajar, ada ruang untuk awak makan, okey, ada ruang untuk awak tidur, okey, dan semua ruang-ruang itu ataupun rumah awak tu selesa, okey. Itu adalah contoh-contoh keperluan keluarga. Okey. Bagaimanakah Azur mengeratkan kasih sayang sesama ahli keluarga? Okey. Cara Azur mengeratkan kasih sayang ialah ahli keluarganya saling menyayangi. Okey. So, sama macam awak juga. Awak perlu menyayangi keluarga awak. Okey. Barulah keluarga awak, okey, mak awak, ayah awak, adik-beradik awak akan sayang kepada awak juga.
Okey. Contoh seterusnya ialah mematuhi nasihat ibu bapa. Okey. Sebagai contoh, mak awak nasihatkan awak supaya belajar rajin-rajin. Awak perlu mematuhi nasihat tersebut. Barulah keluarga awak bahagia. Ataupun ayah awak menasihati awak jangan bermain dengan benda-benda tajam ataupun berbahaya. Supaya apa? Supaya awak tidak cedera. Okey, awak perlu mematuhi nasihat tersebut. Okey. Kasih sayang mengeratkan hubungan ahli keluarga. Okey, kasih sayang. So, awak perlu menyayangi kesemua ahli keluarga awak dan keluarga awak akan menyayangi awak juga. Barulah hubungan ahli keluarga awak akan bertambah erat. Baiklah murid-murid, untuk aktiviti seterusnya, mari kita fahami dialog yang diberikan. Ada 2 situasi dialog dan murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 42 dan 43. Untuk situasi dialog yang pertama, situasinya berlaku dalam sebuah keluarga yang terdiri daripada ayah, ibu, anak-anaknya, nenek dan juga datuk. Mereka semua ni sedang beriadah di taman permainan. Ayah, bagaimanakah cara mengeratkan kasih sayang? Kita perlu mematuhi nasihat ibu bapa dan meluangkan masa bersama-sama keluarga. Kita juga perlu mengambil berat perasaan ahli keluarga. So dalam dialog ni, dia menceritakan tentang cara mengeratkan kasih sayang. Bagaimanakah caranya? Yang pertama ialah kita perlu mematuhi nasihat ibu bapa. Seperti yang saya beritahu tadi, awak juga perlu mematuhi nasihat ibu bapa awak. Ibu bapa awak banyak memberikan nasihat-nasihat kepada awak. Contohnya, belajar rajin-rajin. Jangan bermain dengan benda tajam. Contohnya, ataupun jaga kesihatan. Itu semua adalah nasihat-nasihat dan awak perlu mematuhi nasihat tersebut. Cara yang kedua ialah meluangkan masa bersama-sama keluarga. Apakah tujuannya kita meluangkan masa bersama keluarga? Ada banyak kepentingan ataupun tujuannya kita meluangkan masa bersama-sama keluarga. Sebagai contoh, bila awak meluangkan masa bersama keluarga, awak boleh ceritakan masalah awak contohnya. Kalau awak ada apa-apa masalah, awak boleh bercerita pada ibu ataupun ayah awak. Ataupun awak boleh bertukar-tukar pendapat dengan ibu dan ayah awak. Contohnya, masa awak tengah meluangkan masa tu, awak boleh berikan pendapat awak tentang, contohnya warna rumah awak. Awak boleh memberikan pendapat tentang warna rumah awak tu. Contohnya, dah lama dah katakan tak cat rumah awak tu. Awak boleh beri pendapat tentang warna yang baru. Itu sebagai contoh. Ataupun cara nak meluangkan masa bersama keluarga ni ialah awak bersama-sama
bergotong royong membersihkan rumah awak. Okey. Ajak ibu dan ayah awak tu bersama-sama membersihkan kawasan rumah awak. Okey. Itu juga dapat meluangkan masa bersama-sama keluarga awak. Okey. Seterusnya, mengambil berat perasaan ahli keluarga. Okey. Ya, yang ini kita jangan melukakan perasaan ahli keluarga kita. Okey. Jangan buatkan ibu dan ayah awak sedih. Okey. Seterusnya, okey, jangan tinggikan suara awak. Okey. Bila awak tinggikan suara awak, okey, nanti ahli keluarga awak akan bersedih dengan perangai awak tu. Okey. Dan buat hati ibu dan ayah awak gembira. Okey, macam mana? Contohnya, awak belajar rajin-rajin. Okey. Awak dengar nasihat mereka. Okey. So, perkara-perkara yang awak buat tu akan membuatkan perasaan ahli keluarga awak akan gembira. Okey. Sekarang kita lihat dialog situasi yang kedua. Okey. Dalam situasi ini, satu keluarga ni, okey, ayah, ibu dan kedua anaknya sedang beriadah juga di kawasan taman permainan. Ibu, mengapakah kita perlu menyayangi keluarga kita? Supaya kita dapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan suasana yang harmoni. Saya gembira kerana dapat menyayangi keluarga saya. Okey. So, dalam dialog ini menceritakan tentang tujuan kita menyayangi keluarga kita. Okey. Tujuan yang pertama ialah supaya kita dapat mengeratkan hubungan. Okey. Hubungan keluarga ni, kalau semua ahli keluarga saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling bertolak ansur, okey, hubungan dalam keluarga akan menjadi erat. Okey. Seterusnya, mewujudkan suasana yang harmoni. Okey. Bila semua ahli keluarga saling menyayangi, keluarga awak akan menjadi bahagia dan harmoni. Okey. Kita tidak boleh bergaduh sesama adik-beradik contohnya. Okey. Mesti mendengar nasihat ibu dan ayah. Okey. Barulah keluarga akan bahagia dan jadi harmoni. Sekian saja pelajaran pada hari ini. Diharapkan murid-murid dapat memahami ciri-ciri keluarga bahagia dan dapat memahami cara mengeratkan kasih sayang sesama ahli keluarga. Sehingga kita bertemu di masa akan datang, stay home, stay safe.